kita akan buat latihan untuk Ayun. Okay, so Kama kalau awak rasa boleh tangkap tak apa. Kalau tak boleh nanti kita akan buat sesi lain. Okay Kama? Okay. Okay. Jadi yang pertama, nampak tak latihan dia? Mengapakah elektron pada petala dalam tidak terlibat dalam ikatan kimia? Mengapa? Ada sesiapa yang rasa dia faham mengapa? Ada tak? Udah faham tak Udah kenapa elektron dekat petala dalam tidak terlibat? Tak. Tak, okey. Okey, jadi dekat sini tengah-tengah ni kita panggil apa semua? Atom. Nukleus. Nukleus. Okey. Siapa yang jawab tu? Saya dengan Fatin. Udah dengan Fatin. Udah dengan Fatin. Okey. Udah jangan tak tahu ya dah kan awak kena babak dah. Awak baru je join bengkel. So ni dah apa dah? Yang pangkah-pangkah ni apa dah? Elektron. Yes. E? Elektron. Okey. Jadi, kalau awak nampak dekat sini elektron ada berapa tu? Ada berapa? 1, 2. 13. Okey. Ada 13. Okey. Nombor elektron dia ada 13. Okey. Macam mana pula dengan susunan elektron dia? 283. 283, bagus. Yang lingkaran pertama ni kita panggil sebagai apa? Lingkaran pertama ni kita panggil sebagai apa? Petala satu. Ya, petala satu ataupun sebenarnya juga dipanggil petala pertama atau petala satu. Okey. Yang kedua ni namanya pun kedua. Jadi petala Kedua. Yes. Dan dekat sini yang hujung ni panggil apa? Petala valen. Sama ada yang panggil petala ketiga atau petala valence. Okey, kenapa dia jadi petala valence? Sebab dekat sini adanya yang ini. Apa? Tiga elektron ni kita panggil apa? Elektron valen. Yes. Elektron valence. Okey, elektron valence. Dan yang petala ni teacher nak patah balik petala ketiga, petala valence ataupun ada yang panggil petala terluar. Faham tak maksud petala terluar? Dia petala yang paling luar. Okey, good. So yang ini awak jelas ya sebab untuk masuk dekat ikatan ion ni awak kena jelas yang ini. Yang ini jelas atau tidak? Jelas. Setakat ni jelas ya? Jelas. Okey, so sangat penting untuk awak jelas yang itu. Okey, jadi seterusnya yang awak kena faham adalah konsep nukleus. Okey. Okey, elektron ni ada yang pakai pangkah, ada yang pakai bulat. So teacher pakai pangkah.
Okay. Okay. Jadi teacher nak tanya, dekat petala ini, elektron dia stabil atau tidak? Stabil. Stabil. Yes, Ah. elektron dia stabil. Okay. Dan kita panggil juga dia sebagai susunan Duplet. elektron. Yes, terima kasih. Siapa tu? Plan. Thank you, Afan. Okay. Dan yang kedua ni, stabil atau tidak elektron dia? Stabil. 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 Sebab dia punya susunan elektron Duplet. oktet. Ingat ya, duplet tu adalah twin, dua, okay? Oktet. Awak ingat, awak tahu kan kalau kembar dua orang panggil duplet. Kalau kembar tiga orang panggil triplet. Kalau kembar empat orang panggil? Siapa tahu kembar empat orang panggil apa? Quadruplet. Yes. So kalau 8 dia panggil apa? Oktet. Okay. So tengok pula yang dekat petala terluar atau petala valence. Ada berapa elektron valence dia? 3. Yes. 3. Terima kasih ya Cik Idlan. Elektron valence dia ada 3. Jadi dekat sini, awak faham tak sebenarnya kenapa dia tak stable? Faham tak? Kenapa Ilan? Sebab dia tak duplet atau oktet. Okay, betul. Jadi jalan cerita dia, asal dia dekat nukleus ni dia ada tarikan dia. Ada tarikan dia, okay. Jadi untuk petala pertama tu dia hanya akan tarik 2 sahaja. Bila petala kedua, dia hanya akan kuat bila tarik 8 sahaja. Lebih daripada tu dia akan pergi dekat petala ketiga. Sama juga macam nanti kalau awak belajar, insyaAllah awak akan masuk kat universiti. Lecture kita orang selalu akan cakap, yang dekat petala luar tu dia kuranglah dapat sikit ilmu dia. Sebab apa? Lecture dekat depan, lepas tu ada baris melengkung kan. Kalau dekat kuliah, siapa pernah tengok hall punya kuliah, lecture hall untuk universiti? Tak pernah nampak Pernah. Nah. Pernah. Kalau ada yang perasan kan dia macam like bentuk bulat, separa bulatan, betul tak? Betul. Ya. So lecture kita orang pernah kata, siapa yang duduk, Kiramin duduk jauh daripada dia tu lah, dia akan cakap tu dekat petala luar tu dia kurang dapat sikit lah. Sebab kurangnya tarikan, dia makin jauh daripada nukleus. Okay, dia makin jauh daripada nukleus. Jadi dekat sini dia tak stabil juga sebab dia tak ada 8. Kenapa yang dekat depan ni dia 2 je? Sebab 2 pun dia dah cukup stabil dah. Sebab dia dekat dengan nukleus. Tapi bila dia masuk petala kedua, dia kan dah jauh sikit kan daripada dia punya center of attraction nukleus ni kan. Jadi that's why dia perlukan 8 elektron untuk menstabilkan dia supaya dia tak bergerak ke mana-mana. Yang ni jelas tak? Huda? Jelas. Jelas. Okay. That's why bila dia dekat petala ketiga, dia ada 3 elektron sahaja. Bila dia ada 3 elektron, that's why dia tak stabil. Dan kebarangkalian dia, okay, dekat sini untuk keluar atau dia akan kena minta orang lain supaya jadi stabil. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So, next question yang awak perlu tanya adalah sama ada dia akan, okay, ada berapa cara untuk elektron jadi stabil? 2. Are you sure 2? 3. Yes, 3. Tiga. Apa dia Huda? Derma, terima, share. Nasib baik Huda. Awak dah lah baru je. Teacher seronok sikit awak boleh jawab dah. Terima kasih dah.
Okey, derma elektron. Yang kedua, terima elektron. Atau yang ketiga, berkongsi elektron. Okey? Setakat ini jelas tak apa yang teacher dah cakap? Terangkan? Jelas. Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya. Dekat sini pula, tadi kita ada apa tadi? Derma, terima, dan yang ketiga adalah share atau kongsi elektron. Jadi derma dan terima ini akan wujudnya yang dipanggil sebagai ikatan ion. Okey? Dan untuk kongsi ini, inilah yang akan menjadi sebagai ikatan kovalen. Boleh faham? Jadi, dua ikatan ni, okey, kalau awak perasan masa awal-awal teacher ada cakap ada ikatan lain, iaitu ikatan datif lah, ikatan hidrogen lah, okey. Jadi ini yang paling penting untuk bab 5 ni, yang awak kena fokus sangat adalah ikatan ion ini dan juga ikatan kovalen. Sebab masing-masing selalunya akan ada struktur punya soalan. Okey? Jadi, macam mana teacher saya nak tahu dia derma atau dia terima elektron? Macam mana nak tahu dia derma atau dia terima elektron? Kita balik pada yang kita punya nuclear electron arrangement ni tadi. Okey. Berapa tadi dia punya electron valence? 3. Yes, 3 EV. Okey, boleh faham ya kalau teacher cakap EV maksudnya electron valence dia. Okey, jadi 3 EV. Jadi awak rasa dia akan derma atau dia terima? Macam mana nak tahu? Yang pertama, okey, elektron ni macam awak sebenarnya. Dia pun malas. Betul cakap teacher. Dia memang malas. Kau gelak Idlan. Memang malas Idlan. Nak teacher tahu kenapa teacher cakap dia malas? Sebabnya, okey. Kalau dia, kita tengok satu-satu, okey. Kalau dia terima, dia nak kena terima berapa? Berapa elektron nak kena terima? Untuk jadi stabil? 5. Kalau derma, dia derma berapa untuk jadi stabil? 3. 3. 3 dengan 5, mana lagi paling senang nak buat? 3. 3. So, daripada dia nak kena terima 5, dia nak kena gerak-gerakkan diri nak terima 5. Dia bagi je lah 3 tu ke orang lain, senang cerita. Malas ke tak malas elektron ni macam kamu? Malas. Malas kan? Jadi awak kena ingat, elektron ni pun dia punya sifat ni pemalas juga. Dia tak suka nak buat kerja banyak-banyak ni. Dia suka ambil yang paling ringkas saja. Jadi apa dia buat? Dia pergi derma. Yang ini kamu jangan belajar dengan elektron Tolong jangan belajar. Rasa malas lah nak belajar, biarkan yang itu tak boleh. Dia malas, dia pergi buang 3, dia dapat stabil. Kamu kalau malas langsung tak buat kerja tak stabil. Percaya cakap teacher. Kamu jangan malas, kamu kena rajin. Jangan jadi baca elektron, boleh? Okay, so kalau dia derma, ingat tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Betul tak? Apa dia punya bahasa Arab punya ni? Alfa, teacher dah lupa lah, minta maaf lah. Budak kelas hidayah, apa ni? Tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Mana Safi? Mana Safi? Tak ada? Safi tak ada dalam ni? Ada. Apa dia? Tangan memberi lebih baik dari menerima. Tak tahu. Tak tahu. Habislah. Okay. So,
maksud dia dekat sini, kenapa teacher cakap tangan memberi, maksudnya dia derma, dia baik. Jadi dia adalah Positif. Okay. So nanti atom ni dia akan jadi ion positif ke ion negatif? Positif. Positif. Yeah, dia akan jadi ion positif sebab dia derma. Okay, setakat yang ini jelas? Jelas. Okay. Terima tadi sebab dah derma positif, maksudnya terima dia akan jadi negatif atau dia akan jadi anion. Derma dia positif, dia akan jadi ion atau cation. Okay. So, kita berbalik pada kita punya latihan. Latihan, okay. Jangan pelik bila kata kaedah SOP yang diajar ni sebab teacher dah susun awak cantik-cantik. Kita tengok dulu ya kaedah SOP kita macam mana. Okay. Dekat sini awak mula-mula awak kena apa? Nampak ni yang pertama SOP dia adalah atom. Awak kena pasti nombor proton. Yang kedua awak kena tahu susunan elektron. Yang ketiga adalah persamaan kimia untuk pembentukan ion positif. Yang keempat awak kena lukis rajah. Dan yang kelima kena buat penerangan. Kalau awak dapat buat 5 ni, insya-Allah dapat markah penuh untuk struktur untuk soalan kovalen dan ionik. Ini teacher siap ajar dekat SPM untuk awak SPM walaupun awak lama lagi SPM. Kalau awak, sebab dia sangat senang tapi budak, student, teacher dulu pun masa mula-mula sebelum teacher tak tahu benda ni, teacher rasa macam susahnya macam mana nak buat, kena buat penerangan semua. Budak sains kan dia tak pandai nak menerang-nerangkan ni kan. Tapi once awak dah tahu nak terangkan, sangat senang dan dia markah dia kalau tak silap teacher 5 tau. 5 atau 6 Bayangkan 5 rasanya sebab akan dapat ionik untuk kovalen 1 dengan ionik 1. Awak pre je dapat 10. Kalau awak boleh cover untuk ikatan ni. Okay, so ingat tadi apa yang awak kena buat? Proton, susunan elektron, persamaan kimia, lukis rajah dan seterusnya penerangan. Okay. Jadi soalan tadi minta apa? Soalan kata berdasarkan kaedah SOP yang diajar, sila tunjukkan pembentukan ikatan ion oleh atom-atom berikut. Aluminium dan klorin. Awak nak guna mana satu? Aluminium ke klorin? Aluminium. Okey. Aluminium. Aluminium. Okey. SOP dia yang pertama tadi ingat, mula-mula kena buat proton. Lepas tu apa? Susunan. Susunan elektron. Lepas susunan elektron? Persamaan. Ya, thank you. Persamaan. Lepas persamaan? Gambar rajah. Ya, gambar rajah. Lepas tu Penerangan. penerangan. Okey. Jadi aluminium, proton number dia apa? 13. 13. Aluminium. Okey, betul. 13. Oh, dah hafal dah Bagus. Aluminium, proton number. Awak tulis je proton number 13. So, macam mana dengan susunan elektron dia? 283. 283. Okey. Jadi 283 ni dah soalan bocor dah ni. Dia malas ke dia rajin ni si aluminium ni? Kalau 3. Malas. Dia malas, so dia akan pergi derma dia punya 3 electrovalence. Betul tak? Betul. So bila dia derma dia adalah Positif. Positif. positif
ion. Okey, dah dapat susunan elektron, awak buat dia punya persamaan. Okey, persamaan dia yang mula-mula adalah Al. Yang ini awak nak kena tahu. Dekat mana nak letak elektron? Dengan Al ke atau selepas Al? Selepas anak panah ke sebelum anak panah? Selepas. Selepas. Yes, selepas anak panah. So dia akan jadi Al. Positif. Tambah 3 elektron. Kat sini adalah okey. Positif dia dekat depan ke dekat belakang? Belakang. Okey. So yang ini boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, yang seterusnya. Seterusnya dia suruh buat apa? Gambar raja. Ya, gambar raja. Ini adalah contoh yang gambar raja yang awak buat, okey? Kayaknya soalan bocor sebenarnya sebab tadi dah buat dah. Alamak ni tak cantik lah buat dekat sini lah. Nak kena tunjuk juga ke buat gambar raja ni? Kenapa ni? Tunjuk. Ya Allah, kejap ya. Okey. Okey, teacher tulis kat sini biar kita sebagai contoh AL tambah plus tambah 3E. Ini pentingnya persamaan kimia ni, daripada sini awak boleh bantu awak guide awak untuk buat gambar raja. So okey, tadi awak dah tahu susunan electron arrangement dia adalah 2, 8, 3. Betul tak? Betul. Okey. So bila jadi macam ni, awak ikut je yang atas ni, okey? Ada orang akan buat macam ni lah. Macam mana yang cantiknya awak nak buat? Kalau tak nak lukis, awak just buat 3E je macam ni. Boleh? Boleh. Okey. Kalau nak lukis, ada yang lukis dia akan buat E macam ni. Lukis ada 3 ni. Tapi kalau tak nak, just buat 3E minus macam ni. Boleh? Tak habis lagi dekat bawah ni, awak kena buat atom aluminium. Okey. Nak cantik buat dia punya ni 283. Yang ini kita panggil sebagai apa? Ion aluminium. 8. Okey, setakat ni macam mana semua? Boleh ke tak boleh? Clear ke tak clear yang ini? Teacher, Boleh. Ya saya. kalau tak ada yang kurungan dekat bahagian tidak derma tu boleh ke? Ke kena ada kurungan juga? Kak Raja Kena ada yang kurungan. tidak derma. Kena ada kurungan dia sayang. Teacher. Okey. Ya saya. Kalau kan kurungan tu kan kena tulis apa yang charge tu kan, positif, negatif benda tu kan. Yang tu. Kat atas dia patut tulis charge tu. Ya betul. Ni. Kalau 3 tu 3 lah. Oh. Yes. Okay, thank you. Okey, boleh? So, yang dekat tepi ni Galang, yang 3E ni, awak ikut yang inilah 3 plus. Ni pun, tengok ni. Al3 plus. Teacher ni betul tak? Al3 plus teacher buat. Okey.
So, ini awak punya ini atom ni dalam kurungan, lepas tu awak ikut dia punya ni kan ada 13 kan? 3 plus kan? So awak kena buat 3 plus. Faham tak kenapa kurungan ni? Maksudnya semua atom atau ion ni dia adalah positif 3 plus. That's why kita ada buat kurungan macam ni. Boleh? Boleh. Okay. So setakat yang ini jelas tak? Jelas. Okay, jelas. Jadi seterusnya, kenapa awak nak, apa yang awak kena buat last sekali apa? Awak dah buat proton, awak dah buat susunan elektron, Penerangan. kena buat penerangan. Jadi penerangan ni sebenarnya dia punya ayat awak sama je, awak just tukar-tukar je. Pertama, susunan elektron atom. Awak tukar, okay, nanti dia akan jadi, kejap ya. Teacher malas nak ni, okay. Teacher pun sama gak, kategori kan sama budak SBPI. Saya malas nak tulis panjang-panjang. Kejap kita pergi saja kat sini. Okay. Harap awak faham lah ya. Okay, pembentukan ion aluminium. Okay, ataupun Al3+. Penerangan pembentukan ion aluminium. Boleh faham tak teacher buat macam ni? Boleh. Okay. Jadi susunan elektron, atom. Tukar dia kepada atom aluminium, Al. Berapa tadi dia punya susunan elektron? 283. 283. Okey. Atom, tukar lagi, pergi jadikan atom aluminium. Okey, Al. Melepaskan berapa elektron? 3 elektron. 3 elektron. Valensnya untuk membentuk ion Aluminium. Al3+. Al3+. Betul. So dekat sini awak just tengok pemalasnya, jangan diikut yang ini. Al3+ tambah 3E minus. Dan dekat sini awak tukar lagi natrium pergi apa? Ion aluminium Al3+ mempunyai susunan elektron berapa dah sekarang? 28. Dan ion aluminium mencapai susunan elektron apa? Oktet. Okey. Habis. Okey, dah itu sahaja penerangan dia. Boleh? Boleh. Boleh ya ni? Boleh. 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 Teacher takkan tunjuk yang bawah tu. Okey, terima kasih tau. Teacher nampak ada yang dah hantar, bagus awak dah mencuba. Okey, jadi so far teacher rasa nak tanya jelas tak jelas untuk contoh yang teacher tunjuk tadi? Jelas. Jelas. Bagus. Jadi awak boleh buat dekat sebatian tu lah. Boleh tak untuk pembentukan ikatan ion ni? Boleh. Boleh. Okey. Teacher. Ya saya, Fatin. Saya tak faham yang dekat yang dia kongsi tu. Yang Tak dia faham sangat cara dia. Yang dia kongsi. Sayang, kita tak ada kongsi lagi. Kongsi kita tak masuk lagi. Yang mana tu? Yang ini ke? Yang pembentukan Batian ion ni? bukankah ada 3, derma, terima dengan share. Betul.
Kongsi Saya tak kita tak faham masuk sangat. lagi. Yang mana kongsi? Fatin tak faham yang kongsi ke? Kongsi kita tak masuk lagi tau. Kita baru derma dan terima. Jadi awak tak faham mana yang terima ke? Tak apa, teacher faham dah. Faham dah. Okey. Jangan advance sangat. Covalent tak masuk lagi. Memang nak masuk tapi tak masuk lagi hari ni. Okey, jadi untuk pembentukan ikatan air ni, boleh ya? Boleh. Boleh. Cuba buat. Okey. Dan teacher harap, okey, teacher minta sangat untuk hari ni awak buat dan hantar hari ni juga. Tengok ya sama-sama. Latihan nombor 2 untuk klorin. Pada yang dah hantar tak payah buat. Latihan nombor 3 untuk magnesium oksida. Boleh dekat sini? Boleh. Boleh. Latihan nombor, ini sebenarnya nombor 4 ni, sorry. Latihan nombor 4 ni tak payah lah, senang dah. Seterusnya buat nombor mana? Okey. Nombor 5 ni, atom P dan Q. Cuba buat itu dulu dan hantar malam ni. Boleh? Boleh ke hantar malam ni? InsyaAllah. Okey. Dan esok kita still akan buat. Teacher nak tanya, tutorial awak ada dapat skema jawapan ke tidak ya modul kimia awak? Ilan dapat skema tak? Tak. Jawapan dia QR code. Oh, maksudnya awak boleh akses jawapan dia lah. Kan boleh akses jawapan kan? Kalau rajin. Kalau rajin. Boleh. Okey, jadi maksudnya kat sini kalau esok, esok kita takkan bincang chapter 4 sebab teacher tengok chapter 4 tu senang tapi tolong siapa yang ada masalah nak buat chapter 4 walaupun setelah tengok jawapan dia tak faham, tolong bagi tahu teacher. Boleh? Sebab to be honest sebenarnya chapter 4 adalah sangat senang. Okey? Teacher assume anda faham. Tapi kalau awak tak faham, tolong bagi tahu teacher. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, tu saya boleh. Ada ni 4 minit lagi ya. Kita nak tengok yang latihan 4 ni, nombor 6 ni awak tahu tak nak buat sebenarnya? Fatim dah ni. Ya, Idlan, tahu tak nak buat nombor 6? Nombor 6 saya tak sampai lagi. Latihan tu awak tak tahu lagi. Okey, nombor 6 ni unik dia sebab dia adalah kombinasi dengan bab 4. Betul tak? Betul. Betul. Jadi apa yang awak boleh faham bila dia kata unsur X kumpulan 1, unsur Y kumpulan 17? Apa yang awak boleh tahu kat sini? Elektron valence dia. Electrovalence dia? Okay, good. Kenapa dengan electrovalence dia?
Fatin, kenapa dengan electrovalence dia Fatin? Fatin saya ke teacher. Oh sorry ada banyak Fatin ni. Fatin Humairah lah. Sebab Fatin Humairah dia sekarang yang teacher dia nampak gambar. Electrovalence dia ada 7. Siapa yang ada 7? Kumpulan 17. Okey, bagus. Maksudnya atom apa yang ada 7 punya electrovalence ni? Atom X ke atom Y? Unsur X ke unsur Y? Chlorine. Bukan klorin tak? Maksudnya unsur X atau unsur Y mana yang 7 electrovalence? Oh, unsur Y. Okey, so unsur Y 7. Unsur X pula? 1. Okey, good. Jadi ini adalah kombinasi soalan. Nampak tak? Dia bukan setakat untuk tajuk bab 5, dia masukkan pula tajuk bab 4. Jadi awak kena faham apa yang dimaksudkan dengan kumpulan. Okey, bagus. At least ada yang jawab, jadi teacher rasa semua boleh tahu. Kalau tak tahu tolong bagi tahu teacher. Jadi ingat malam ni ada latihan yang ini, tolong buat dan hantar dekat GC. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Untuk yang hantar lagu, terima kasih Ijlan, Safi, Naufal, Qurratu Aini dengan Amaliatul Ain. Okey. Teacher nak bagi hadiah tapi teacher nak tanya awak. Awak nak hadiah yang berkaitan dengan pelajaran untuk dapatkan ilmu yang baru atau awak nak hadiah lain? Tanya Safi Arfan. Oh, Safi Afan. Nak hadiah nak hadiah pasal ilmu ke, pasal pelajaran ke, atau awak nak hadiah bentuk lain? Tanya Naufal kot. Hai, korang pas-pas pula. Naufal? Hadiahnya stiker. Serius nak stiker je? Serius nak stiker je? Teacher rasa teacher takkan dapat jumpa korang dah. Okey. Nanti hadiah dia lah teacher bagi tahu, teacher akan PM korang personal. Boleh? Teacher nak check someone lah, ada tak kat sini? Muaz ada tak Muaz? Ya. Oh, Muaz ada, maksudnya semua orang ada lah. Okey. Thank you semua. Kita jumpa lagi esok. Jangan lupa latihan. Ya, jangan lupa juga tolong isi yang link setiap kali kelas tu Okey, terima kasih. Terima kasih teacher. Maafkan kami teacher. Thank you, teacher. Terima kasih, teacher. Thank you teacher. Minta maaf. Salah KM kami teacher redai kami.